Jumpa Yang Berhormat Menteri untuk menjawabnya 15 minit. Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang berhormat yang mengambil bahagian di dalam perbahasan dan juga yang membuat cerahan. Ramai yang terlibat dalam jangka masa 15 minit. Mungkin saya tak dapat menjawab kesemuanya. Walaupun saya berjanji akan menjawab secara bertulis. Saya cuba fokus kepada beberapa perkara yang besar. Ya, seperti Jabatan Hal Ehwal Veteran, saya kira itu penting kerana kebajikan anggota. LCS, penting. Ini isu yang selalu dibangkitkan. Land swap, pertahanan sempadan, Eskom dan juga R&D yang dibangkitkan oleh semua rakan-rakan tadi. Dari segi saya sikit saja nak sentuh, saya tak nak ada perbincangan, ya, kerana perkara ini saya nak sentuh sikit saja, iaitu mengenai perbelanjaan OE ataupun perkhidmatan pengurusan yang didapati berkurangan berbanding dengan tahun-tahun lepas. Sebenarnya tahun ini OE itu dipindahkan menjadi DE, ya, untuk pembangunan. Sebab itulah penyelenggaraan pembelian peralatan baru 1.6 bilion, penyelenggaraan 2.3 bilion, semuanya dulu di dalam OE, tapi tahun ini di dalam DE. Saya nak terus pergi kepada JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran. Ini dibangkitkan oleh Sungai Petani tadi. Ada selepas kematian, selepas berhenti dan sebagainya, beberapa bayaran telah pun ditetapkan untuk JEF dan juga keluarga mereka, untuk veteran dan keluarga mereka. Sebagai contoh, pencen perkhidmatan, pencen terbitan untuk balu dan anak jika anggota meninggal dunia, pencen hilang upaya bagi kecederaan dan perkhidmatan disebabkan tugas, pencen orang tanggungan, ex gratia orang tanggungan. Siapa yang layak adalah balu atau duda, anak tiri, anak angkat pun dapat, ibu atau bapa. Bayaran one-off, ganjaran terbitan, faedah gantian cuti rehat dan sebagainya. Ini semua ada. Dan ini tidak termasuk pemberian kerajaan secara one-off. Apabila negara menghadapi pandemik COVID, kerajaan memberikan bantuan one-off RM500 kepada semua, termasuk anggota veteran berpencen peringkat awal. Dan selepas itu ditambah lagi kepada anggota veteran yang tidak berpencen. Kita bagi. Pingat Jasa Malaysia kita bagi kepada anggota kita yang berkhidmat waktu menentang komunis. Kita bukan saja beri one-off, pingat dan sebagainya. Dan baru-baru ini yang terakhir di dalam bajet, masih lagi ada yang diberikan kepada veteran. Cuba saya nak komen sikit daripada Yang Berhormat Padang Serai tak silap tadi, ialah mengenai perhebat. Perhebat, saya dimaklumkan oleh pengurusan perhebat. Mungkin Yang Berhormat mantan menteri boleh mengaku, boleh confirm atau tidak. Mungkin saya dimaklumkan oleh pengurusan perhebat bahawa waktu zaman PH dulu, perhebat nak ditutup. Dan itu yang saya dapat. Dan bajet pun tidak diberi khusus, tetapi menggunakan wang dalaman untuk perhebat. Tetapi tahun ini di dalam bajet, kerajaan memperuntukkan bajet khusus untuk perhebat sebanyak 30 juta. Untuk kita melatih anggota tentera sebelum mereka bersara. Dan inilah tujuan perhebat adalah untuk melatih mereka supaya apabila mereka keluar daripada menjadi angkatan tentera, mereka boleh memulakan kehidupan mereka sendiri. Jadi kementerian juga menyediakan bantuan veteran untuk pengurusan jenazah, iaitu kadar bantuan adalah RM3,000. Proses untuk menukarkan pencen veteran pada balu waris
sebenarnya memakan masa selama 45 hari. Manakala insurans di bawah syarikat insurans, iaitu di bawah Kementerian, bukan berada di bawah Kementerian Pertahanan, jadi insurans sukar saya nak jawab. Dan untuk kes yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sekretari Petani, saya akan minta supaya disemak lanjut kerana ini melibatkan kes-kes tertentu. Jadi 45 hari itu dari segi piagam dia, dan insya-Allah kalau ada kes-kes yang lewat, kita akan handle perkara ini. Jiwa murni kita memang kita teruskan bersama kementerian lain, dan untuk tahun ini memang tidak ada bajet khusus, tapi kita telah membuat ketetapan program-program kebajikan akan diteruskan menggunakan wang dalaman. Saya nak sebut pasal LCS ni. Ini yang saya kira menjadi perkara besar yang sentiasa dibangkitkan. Seperti saya sebutkan di dalam jawapan saya yang lepas, kita akan membawa option menyelamatkan projek ini kepada Kabinet. Seperti kita tahu, projek ini adalah projek yang memakan jangka masa yang lama, dan dari segi kontraknya sehingga, tak silap saya, sehingga 2023. Dari segi kontrak. Maknanya sekarang masih lagi di dalam tempoh kontrak. Kontrak belum ditamatkan. Jadi ada 3 option yang kita cadangkan kepada Kabinet. Yang pertama, supaya syarikat France Naval Group yang menjadi pemegang kepada desain ini, dia meneruskan kontrak ini. Itu option pertama. Option kedua, kita serahkan semula kepada Boston Shipyard ini untuk meneruskan projek. Dan kita terpaksa, kalau LCS diteruskan oleh Boston, kita terpaksa riliskan 3 bilion lagi. Sebenarnya projek ini 9 bilion, 6 bilion memang telah digunakan, tinggal 3 bilion lagi. Kita terpaksa beri kepada mereka untuk meneruskan projek. Dan yang ketiga adalah tamatkan kontrak. Tamatkan kontrak, kita lantik syarikat lain sebagai syarikat penyelamat. Jadi di dalam keputusan yang dibuat oleh Kabinet, option pertama kita kata kita tak perlu gunakan option pertama, tak perlu memilih option pertama, ada 2 option saja. Dan Boston mungkin kita boleh beri mereka peluang, tetapi Boston perlu membentangkan dari segi perancangan mereka kalau kita berikan kebenaran mereka untuk teruskan kontrak. Itu untuk long term. Tetapi untuk short term, jangka pendek, tindakan-tindakan diambil. Yang pertama, melaporkan kepada SPRM. Yang kedua, menyerahkan kepada PAC supaya menyiasat. Yang ketiga, forensik audit mesti dilakukan. Yang keempat, due diligence. Kalau kita nak bagi kepada mereka, adakah mereka punya kemampuan lagi? So, due diligence mesti dilakukan dan laporan akan dikeluarkan. Yang kelima, revamp. Semua pengurusan tertinggi di dalam Boston. Dan yang seterusnya, kalau ada didapati kes yang melibatkan penyalahgunaan, domestic inquiry akan diteruskan. Jadi ini untuk short term. Tapi long term kita akan tunggu lagi cadangan yang akan dibuat oleh Boston ini, apa yang sepatutnya dilakukan seterusnya. Cuma saya nak sebutkan sikit je, biar saya detail sikit. Baik. Dari segi status. Status sekarang ni memang 57.03% untuk melibatkan 6 kapal. LCS 1 60.772, LCS 2 48.09. Kerana projek ini dijalankan serentak, itu masalah dia. Biasanya projek akan dijalankan satu persatu, tetapi projek ini dijalankan serentak. Jadi tujuan kajian dulu adalah untuk mewujudkan satu syarikat di dalam negara kita yang boleh membangunkan pembinaan kapal secara sendiri. Kalau kita boleh menguruskan dan menyiapkan LCS, kita mungkin akan menjadi salah satu negara yang terlibat dalam pembinaan kapal. Silakan. Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan.
saya nampak banyak tindakan ini diambil post the fact. Maksudnya bila sudah berlakunya perjanjian yang dimeterai dan juga laporan daripada ketua audit. Maka untuk memastikan kita bersiap siaga bagi pembelian di masa hadapan, adakah Yang Berhormat bersetuju sekiranya kita wujudkan jawatan kuasa tetap untuk pemerolehan aset-aset pertahanan? Kerana kalaupun PAC siasat, kalaupun SPRM ya menyiasat, tetapi kerana daripada peringkat awal perjanjian dan pengurusan kewangan termasuk audit dalaman itu terlalu lemah, sampaikan 116 juta pun kelewatan dihantar tidak dikutip. Jadi pada saya Yang Berhormat terpaksa ya menanggung banyak bebanan. Adakah kalau di masa hadapan kita wujudkan jawatan kuasa tetap ini memudahkan, di mana ia bersifat rahsia tapi membantu dari segi sebelum kita meterai perjanjian. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Sibu sini juga. Sibu, belakang sini. Menteri, saya juga difahamkan kalau tidak silap pada jawapan yang dulu dibagi kepada saya, LCS ini sekarang dibina di China. Syarikat China juga terlibat. Adakah ini Benar. Tidak. betul? Terima kasih, Sibu. Di Lumut, saya sendiri baru pergi bulan lepas untuk melihat sendiri pembinaan kapal tersebut. Ya, itu yang di China itu adalah LMS, ya, bukan LCS, bukan combat ship tetapi LMS. Ya, cadangan daripada Perkhidmatan Pauh kita akan teliti. Yang pentingnya setiap kementerian mempunyai jawatan kuasa tender ya sendiri. Kita ada jawatan kuasa tender yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan sebagainya yang meneliti. Cuma kadang-kadang isu tender tidak timbul. Yang kadang-kadang yang timbul isu apabila dilaksanakan dari segi pengurusan, mismanagement dan sebagainya berlaku. Duit yang sepatutnya dibayar untuk kapal sebagai contoh saya tak tahu betul tidak pasal forensik audit menentukan, sebagai contoh kemungkinan duit untuk pembinaan disiphon ke lain untuk perkara lain. Jadi perkara ini yang perlu kita ambil kira. Maknanya dari segi peringkat awal tender dengan jawatan kuasa tendernya dah perfect. Tetapi dari segi pelaksanaan, iaitu juga kita sudah mencadangkan di dalam kabinet supaya akan diwujudkan satu jawatan kuasa high power yang dipengusikan oleh KSN sendiri. Itu telah pun dibentangkan di dalam kabinet supaya next time apa saja projek yang besar yang melibatkan projek billions ringgit ini dipantau oleh satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pegawai yang tertinggi di dalam kerajaan seperti KSN dan juga wakil daripada MOF, wakil daripada EPU dan sebagainya semua akan dilibatkan. Ini untuk pemantauan. Berhormat, terima kasih. Saya setuju perlu pantauan dan saya sambut baik. Masalahnya menerusi prosiding dalam PAC pun bila menteri memberikan kelulusan, ada surat sokongan, jadi ia menyusahkan ya tugasan-tugasan dalaman. Jadi kalau ada jawatan kuasa di peringkat parlimen yang seperti norma di banyak negara dan yang berlangsung, kita boleh melindungi ya kerajaan dan kepentingan negara dalam hal pembelian besar. Saya faham kita tak perlu ambil semua, tapi ianya masih lagi menjaga kerahsiaan tetapi terbukti tidak berfungsi dengan baik menerusi begitu banyak siasatan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya katakan tadi kita akan teliti cadangan Yang Berhormat tu, kita ucap terima kasih. Saya boleh berpindah ke PLKN sikit ya. PLKN ni dah dimansuhkan waktu zaman PH dulu, diletakkan di bawah, tak silap saya, Kementerian Belia. Dan kita mendapat cadangan daripada kebanyakan ahli parlimen yang sentiasa bercakap YB Pontian. Setiap kali bercakap pasal pertahanan mesti nak PLKN. Dan kita bersetuju sebab Perintah Menteri tahun 2020 telah pun dikeluarkan, iaitu Akta PLKN diletakkan kembali di bawah Kementerian Pertahanan, di bawah Menteri Pertahanan. Dan pihak kita sedang menyediakan kertas jemaah menteri untuk mewujudkan semula PLKN tetapi mungkin dengan yang new model. Modulnya berbeza, perbelanjaan saya tahu besar dulunya. Mungkin boleh dikurangkan lagi. Jadi perkara-perkara ini yang sedang kita teliti.
kita akan mendapatkan keputusan daripada Kabinet untuk mewujudkan satu jawatan kuasa yang khusus untuk melihat keperluan dan juga perkara-perkara baru yang mungkin kita adakan di dalam PLKN model baru ini. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Saya nak terus ya. Terima kasih Yang Mohamad Pontian. Strike R&D. Saya terima kasih cadangan daripada Kota Raja dan beberapa rakan-rakan ahli parlimen tadi yang menceritakan, yang mencadangkan banyak perkara tentang R&D ni. Yes, cita-cita kita besar. Nak mengeluarkan senjata sendiri, berbagai-bagai lagi. Tetapi bajetnya memang betul. Yang Mohamad, saya tak boleh nak tipu Yang Mohamad lah. Yang Mohamad pun dah jadi Menteri Pertahanan dulu. Tahu, bajet strike ni amat kecil. Tadi berbilion-bilion daripada negara besar. Tetapi kita terlalu kecil. Ya, saya nak sebutkan. Untuk RMK 12 ni, kita memohon sebanyak 192 juta. Setakat ini diluluskan 43 juta. Dan tahun 2021 untuk sebagai permulaannya, kita hanya diberi sebanyak 3.3 juta saja dulu untuk sepanjang tahun 2021. Mungkin ini cash flow peringkat awal untuk memulakan projek, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, 5 tahun 192 juta jika diluluskan. Kalau lulus pun 192 juta kali 5 lah. Bagi 5 lah untuk kita tahu berapa jumlah per year. Jadi memang dari segi bajet, saya pun amat terima kasih kepada semua ahli parlimen yang ada kerana semuanya bersetuju supaya bajet Kementerian Pertahanan ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan. Saya tak nak dedahkan dalam parlimen kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara jiran kita. Sebab apa yang saya bercakap hari ini mungkin orang luar boleh dengar. Tetapi bajet kita memang berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain pun, kita memang terlalu rendah kalau dibandingkan. Silakan. Kalau nak menyokong, saya benarkan. Saya sokong insyaAllah, saya sokong. Menteri ini kira A lah. Cumanya saya nak tanya Menteri, kalau bajet kita kecil, boleh tak kita adakan collaboration dengan private investors contohnya, atau yang mungkin ada interest yang sama dari Malaysia untuk sama-sama kita bangunkan certain defense untuk projek-projek yang dikenal pasti, yang tidak menjejas keselamatan, tetapi untuk yang terima kasih. Terima kasih, Bertani. Sila, Menteri. Mengambil berat cadangan tersebut dan kita boleh pertimbangkan. Dan itu satu cadangan yang saya kira boleh kita explore lagi. Sebab banyak syarikat-syarikat yang membina, membangunkan industri pertahanan ini yang terlibat dalam pembinaan kapal, tank, kereta kebal dan sebagainya. Mungkin mereka bukan setakat ikut spek yang kita bagi saja. Tetapi ada ruang bagi mereka untuk membuat R&D untuk kereta-kereta kebal yang lebih canggih daripada yang telah ada. Dan kita dah berikan mereka projek tersebut. I think it's a good idea. Saya ucapkan terima kasih. Saya nak sikit saja kepada... Menteri, masa dah tamat. Masa tamat. Tambah masa sikit. Banyak lagi ni. Jadi saya boleh jawab secara bertulis saya. Saya memang nak jawab sangat pasal Eskom dan sebagainya. Last sekali. Saya beri Eskom je. Eskom je. Baik. Dia bagi nan di pantai 3 minit. Sabah terutamanya. Perlu diperketatkan. Bukan saja parti, tetapi juga statement-statement yang dibuat oleh rakan-rakan daripada negara-negara jiran kita kadang-kadang agak merunsingkan. Bukan merunsingkan, jadi agak kita nampak macam sesuatu yang tak kurang baik untuk kita dengar. Dan kita perlu perkuatkan. Serangan Tondo adalah serangan yang real, bukan sendiwara dan sebagainya. Dan parti yang paling banyak adalah datang melalui Pantai Timur Sabah. Bukan saja membawa jenayah rentas sempadan, tetapi juga membawa penyakit COVID. Penyakit COVID bermula di Tawau adalah daripada parti. Jadi merupakan satu perkara yang serius. Jadi sebab itulah kita telah pun meluluskan projek pembinaan kem tentera di Pantai Timur Sabah, iaitu di Lahad Datu, untuk memperkasakan kedudukan kita menjadi mengawal sempadan tersebut. Perkara ini telah pun... Terima kasih, Menteri. Ya, sama-sama. Terima kasih. Cuma saya nak maklumkan dari segi status. Statusnya
mula-mula dah dirunding terus waktu zaman Barisan Nasional dulu. Kemudian bila PH memerintah, PH membuat dasar bahawa tidak ada lagi runding terus, mengikut dasar lah. Kadang kita dengar banyak juga buat runding terus juga. Tapi secara dasarnya tidak mahu ada runding terus. Jadi projek itu ditender. Telah pun ditender. Dan baru-baru ini beberapa bulan yang lepas, jawatan kuasa tender telah pun meluluskan kepada satu syarikat untuk meneruskan projek itu secara tender. Terbuka, tender terbuka. Tapi bila dihantar ke Kementerian Kewangan tak bersetuju dengan cadangan daripada Kementerian Pertahanan untuk tender tersebut dan pulang balik kepada Kementerian. Kalau pulang balik, kita akan ada tender semula. 3 kali maknanya. Pergi balik. Kem pun tak siap. Keselamatan kita masih lagi tidak di dalam keadaan yang baik dan terkawal. Jadi mungkin dengan sokongan ahli parlimen termasuklah Kota Raja, mungkin Kementerian Pertahanan boleh review balik supaya percepatkan perkara ini. Dan kita boleh teruskan projek ini dengan segera. Jadi saya kira itu saja Yang Berhormat. Saya minta maaf kepada yang lain. Saya tahu berusaha bersungguh-sungguh membuat preparation untuk berdebat, berbahas dalam masalah yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Tapi kerana tidak ada masa, saya berjanji yang tak dapat saya jawab hari ini, saya akan berikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Menteri bagi cara tulis tanpa kita terima. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 11 bilion 355,404,800 untuk Kepala B60 anggaran perbelanjaan mengurus 2021. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju Kepala B60 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P60, anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P60 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.